Maka malaikat ni dia selalu jumpa Nabi Idris, berkawan, sehinggalah satu tempoh yang panjang. Satu hari Nabi Idris kata, wahai fulan, dia panggil malaikat tu, aku teringin untuk bersiar-siar di langit. Bersiar-siar di langit. Kisah ni kisah yang ada sanad yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, hari ini kita mau masih melanjutkan reaction ceramah Ustadz ya. Kita lihat ceramah Ustadz Wadi Anwar hari ini ya guys ya. Jadi ini ada satu videonya yang lumayan panjang nih, 1 jam ya, full videonya ya. Nah ini dia ya, kelebihan Nabi Idris alaihissalam, Ustadz Wadi Anwar. Ini di channelnya Ikan Monster. Jangan lupa di subscribe guys ya, Ikan Monster channel ini guys. Bantu subscribe juga supaya berkembang channelnya. Nah kenapa aku pengen dengar ceramah Ustadz Wadi Anwar yang satu ini, karena kemarin aku sempat reaction bersama Cak Mojib ya. Jadi di reaction itu Ustadz itu menjelaskan bahwa ada 4 nabi yang masih hidup gitu di dunia ini. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit itu ada Nabi Isa sama Nabi Idris. Di bumi itu ada Nabi Khidir sama Nabi Ilyas. Nah aku penasaran, aku baru tahu kalau Nabi Idris itu masih hidup di atas langit ya. Jadi aku penasaran ceritanya seperti apa. Makanya Nabi Idris itu masih hidup sampai sekarang gitu, hidup dengan jasadnya gitu kan ya. Sama kayak Nabi Isa diangkat ke langit gitu kan. Karena kemarin ada ustadz yang menjelaskan seperti itu. Aku jadi penasaran cerita Nabi Idris ini guys, karena jarang banget kan Nabi Idris ini diceritakan oleh ustadz-ustadz gitu ya. Banyakannya tuh nabi-nabi yang besar gitu, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Zulkarnain, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Idris ini jarang banget diceritakan ya. Aku juga lupa guys, seperti apa kisah hidup beliau ini, Nabi Idris ini. Jadi jangan di skip videonya karena ini agak panjang, supaya kita nggak salah paham. Langsung aja kita tengok ya ceramah Ustadz Wadi Anwar yang satu ini. Yuk. Indo React. Maka tak habislah, tiap-tiap rasul itu zikirnya hebat. Antara rasul yang orang tak kenal ceritanya tetapi hebat, kisah zikirnya kepada Allah adalah Nabi Idris alaihissalam. Ini dia guys ya. Sebut Nabi Idris pun orang tak tahu cerita apa. Iya, Nabi Idris. cerita apa? Itu sebut Nabi Musa, orang boleh, semua orang boleh cerita tentang Nabi Musa. Betul. Ramai orang boleh bercerita tentang Nabi Isa, ramai orang boleh bercerita tentang Nabi Ibrahim, tapi sebut Betul. Nabi Idris tahu tak apa kenal. Iya. Banyak Nabi guys Idris gitu, termasuk salah aku. seorang rasul yang banyak berzikir kepada Allah. Sehingga kan kata Rasulullah, Nabi Idris yang mahir menjahit. Mahir menjahit. Pakar jahit. Nah, di Kedah ada seorang ustaz boleh menjahit semua baju, boleh buat baju lelaki, baju perempuan. Ustaz Aswad nama dia. Aswad Nasrun, kawan saya di Syria dulu. Semua dia boleh jahit. Baju-baju dia semua dia jahit sendiri. Nabi Idris kana khayyatan. Dia dulu, bukan dululah, ketika dia hidup dia adalah seorang tukang jahit. Oh, tukang jahit Nabi Idris itu guys. Kata Rasulullah, setiap kali Idris alaihissalam memasukkan jarum untuk menjahit, beliau akan sebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehinggalah baginda Nabi Idris alaihissalam menyelesaikan jahitan sebuah pakaian. Sampai habis. Setiap kali beliau memasukkan jarum dan benang, maka setiap kali itulah beliau menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tonton tengok zikir yang sama. Sampai hari ini zikir itu masih ada iya, dan disyariatkan kepada dipakai. umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu tuan-tuan, zikir yang sama diberikan ataupun diperingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Mi'raj. Sebelum Nabi turun, Nabi Ibrahim bersembang dengan Rasulullah dan Nabi Ibrahim pesan, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada umat kamu. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, di sana ada satu zikir, apabila setiap kali umat kamu menyebutnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menanamkan kepada beliau, kepada orang itu, satu benih pokok dan pohon di dalam syurga.
Zikir itu ialah satu benih. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang Nabi buat 100 kali pagi dan 100 kali petang. Kita buat tak? Tak juga. La ilaha illallah. Maka Nabi Idris satu orang rasul yang terkenal banyak zikirnya. Bahkan semua rasul berzikir pagi dan petang, siang dan malam, tidur dan jaga. Hati dan diri mereka hidup dengan zikir, menyebut nama Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah nak beritahu kepada kita, tuan-tuan, aku ciptakan kamu di bumi ni, keseluruhan hidup kamu, daripada kamu mula balik sampailah kamu mati, kamu hendaklah mengingatiku. Kamu mestilah menyebut-nyebutkan nama aku. Kamu mestilah mengulang-ulangkan nama aku di mulut dan di hati kamu. Kemudian kamu mengagungkan aku dalam kehidupan kamu. Sampai bila ya Allah? Sampai mati je. Kemudian lepas mati di barzakh dah tak ada zikir. Di barzakh sudah tidak ada Quran. Di barzakh sudah tidak ada zakat. Di barzakh sudah tidak ada haji. Di barzakh sudah tidak ada salat. Bahkan di barzakh dan di akhirat sudah tidak ada lagi yang namanya ibadah. Tu dalam syurga ustaz tak ada dah ibadah, zikir-zikir Quran apa semua, zakat, haji semua ni tak ada. Ya tak ada. Oh, baru tahu malam ni. Siapa suruh tak main kuliah? Apabila satu orang itu malam ini roh dia keluar daripada tubuhnya, maka berakhirlah kemanisan ibadah di dalam kehidupan dia buat selama-lamanya. Dia tak boleh beribadah dah. Ya, sudah mati enggak bisa beribadah. Bahkan manusia dilarang oleh Allah untuk beribadah di dalam syurga. Allah tak pergi semayang kau ustaz? Ya, Allah tak benarkan solat lagi di dalam syurga, sebab syurga tempat untuk bersenang lenang. Ni baru kita faham. Baru kita faham malam ni, oh rupanya dunia ini saja untuk ibadah. Ya, hanya dunia ini untuk ibadah. Kemudian selesai yang namanya ibadah. Kerana itu Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya saja untuk mereka menyembah dan beribadah. Di mana? Dunia. Dalam syurga boleh solat, tak dibenarkan solat. Enggak boleh syurga dalam syurga boleh tak ustaz nak bersedekah? Tak dibenarkan bersedekah dalam syurga. Berarti di surga nanti cuma untuk bersenang-senang, ya, balasan dari dunia ini. Kita di dunia banyak beribadah, banyak sholat, pas di surga senang-senang. Tapi kalau masuk neraka ya sudah selesai urusannya, ya. Subhanallah. Maksudnya untuk ibadah itu hanya untuk di dunia ini sahaja. Sebab tu kita tengok awliya Allah, tuan-tuan guru, alim ulama yang rabbani, mereka apabila beribadah, ibadah mereka lama. Mereka apabila beribadah, ibadah mereka banyak. Sebab apa? Sebab mereka mengerti bahawasanya ibadah itu di dunia ini saja. Yang tak kerti ni kita. Iya betul. Bukan tak kerti, lalai. Kita Malas, saya dan kita semua. Malas kadang-kadang. Ketika Nabi Idris membanyakkan zikir, tuan-tuan tengok, Ya. kenapa Nabi pesan kepada umat dia melalui lidah Muaz ibn Jabal untuk membanyakkan zikrullah, sebut nama Allah, la ilaha illallah, macam-macam zikir yang Nabi tinggalkan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tengok zikir Nabi sebelum tidur sahaja, tuan-tuan sekalian, Nabi baca ayat kursi, Nabi baca 3 qul, Nabi baca subhanallah 33, banyak sebelum tidur. alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Kemudian Nabi baca bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian Nabi baca Allahumma inni, doa yang banyak. Kenapa Nabi SAW mengajarkan zikir yang banyak kepada umat beliau? Kerana kalau tuan-tuan tengok Idris alaihissalam ni, Nabi Idris ni Nabi Idris ada seorang kawan di kalangan malaikat. Ada kawan di kalangan malaikat. Ni cerita yang sahih.
Oh, ada kawan ni. Nabi Idris ni yang kita jarang dengar kisah dia ada seorang kawan di kalangan malaikat. Nama apa malaikat tu saya lupa. Malaikat ni selalu datang berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Sebab malaikat ni suka dengan Nabi Idris kerana Nabi Idris banyak beribadah dan berzikir kepada Allah. Malaikat bila dia jumpa dengan para nabi dan rasul, dia akan berupa dengan rupa manusia. Ya. Ingat tuan, apabila malaikat berjumpa dengan para rasul dan nabi ataupun mana-mana manusia yang Allah izinkan, maka dia akan berupa dengan rupa manusia. Maka malaikat ni dia selalu jumpa Nabi Idris, berkawan, sehinggalah satu tempoh yang panjang. Satu hari Nabi Idris kata, wahai fulan, dia panggil malaikat tu, aku teringin untuk bersiar-siar di langit. Bersiar-siar di langit. Kisah ni kisah yang ada sanad, yang disebutkan oleh para ulama tafsir ketika menceritakan tentang kisah Nabi Idris. Yeah. Kemudian malaikat ni kata, boleh. Seronok tuan. Enak lah. Ajak malaikat ronda. Kita nak ajak siapa ronda? Keliling-keliling ya. Boleh tak nak bersiar-siar? Malaikat kata boleh. Lalu malaikat ni yang kawan baik Nabi Idris ni bawa seorang je lah. Malaikat bukannya 1000. Yeah. Seorang. Bawa macam mana wallahu alam. Rasulullah tak cerita benda tu. Naik belakang ke, duduk di bawah ke, duduk dalam poket ke, wallahu alam. Saya pun tak tahu. Bawa naik sehingga ke langit pertama tutup. Ataupun zaman ketika itu belum dikunci lagi. Selepas Nabi lahir baru dikunci. Naik langit yang pertama pusing. Dulu langit pertama belum dikunci ya. Waktu Nabi lahir baru dikunci. Gitu guys, baru tahu juga guys ya. Sampai sekarang juga dikunci langit pertama. Tuan-tuan, dalam satu hadis lain, tiap-tiap langit ketebalan dia 500 tahun. Ni hadis 500 lain. tahun. Setiap langit ada 7. Setiap langit ketebalannya 500 tahun perjalanan. Tapi malaikat dia boleh terbang dengan laju lah. Jadi dia pusing langit pertama, kemudian naik langit yang kedua, naik langit yang ketiga, sampai di langit yang keempat. Tuan-tuan, tiap-tiap langit syarat dengan para malaikat kerana langit adalah tempat tinggal para malaikat. Yeah. Maskanul malaikah as-samawatus sab'. Tempat tinggal para malaikat adalah ketujuh lapis langit. Kalau tuan-tuan tanya, ustaz, malaikat duduk di mana? Di langit. Bukan Allah di langit tuan-tuan, malaikat di langit. Lalu penuh setiap beberapa inci di langit ni tuan-tuan, penuh dengan malaikat. Setiap beberapa inci ni ada malaikat, banyak, ramai. Sampai di langit yang keempat, tiba-tiba terserempak dengan malaikat maut. Ni malaikat yang bawa Nabi Idris ni tiba-tiba terserempak malaikat maut pun panggil. Wahai fulan, malaikat maut dia kenal lah sebab sama-sama malaikat. Antara ketua para malaikat 4, Jibril alaihissalam, malaikat maut, Israfil, Mikail, 4 orang ni. 4 ketua yang paling tinggi di kalangan malaikat, 4 orang ni. Jadi Israel, malaikat maut ataupun Israel, nama kedua-dua nama ni yang sahih, malakul maut, nama yang sahih. Dia pun panggil, dia kata, wahai fulan, siapa yang kamu bawa? Oh, aku bawa Idris alaihissalam. Tuan-tuan, apa jawab malaikat maut? Kata malaikat maut, subhanalladzi khalaqah, ataupun subhanalladzi dabbara amrah. Maha suci Allah yang telah mentadbir alam ini. Tadi Allah arahkan aku untuk mengambil nyawa Idris alaihissalam di langit yang keempat. Dan sampai sekarang aku berfikir, macam mana nak ambil nyawa Idris di langit yang keempat, sedangkan Idris ni manusia, Nabi, tapi dia tinggal di bumi. Rupa-rupanya kamu yang bawa dia naik. Maka bismillah,
Tuan, bukan sembelih. Ambil nyawa Idris alaihissalam. Subhanallah. Nabi Idris satu-satunya rasul yang nyawanya diambil di langit. Nyawanya diambil di langit ya. Jadi kebetulan Nabi Idris sedang dibawa sama malaikat itu, dan kebetulan juga Allah suruh perintahkan malaikat maut ngambil nyawanya di langit keempat. Sempat bingung ya malaikat maut tadi, kok bisa di langit keempat padahal Nabi Idris manusia kan tinggal di bumi. Ternyata dibawa sama malaikat tadi, mau keliling-keliling langit ya. Mau dicabut nyawanya berarti di langit. Hadis ni sahih. Diambil di langit ke berapa? Langit yang keempat. Sampai ke malam ini Idris alaihissalam berada di langit yang keempat malam ni. Nabi Adam di langit yang pertama. Kemudian ada Nabi Yusuf, ada Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Kemudian di langit yang keempat ada Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima ada Nabi Harun. Langit yang keenam ada Nabi Musa. Langit yang ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebut dalam Quran, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan Idris kami mengangkatnya pada kedudukan yang tinggi. Hebat tak kedudukan dia tuan-tuan? Subhanallah. Di langit keempat. Tengok kisah Idris, satu orang yang membanyakkan zikir kepada Allah. Nah, tapi ini enggak dijelaskan Nabi Idris masih hidup apa enggak ya. Cuman dicabut nyawanya di langit keempat. Berarti kan sudah meninggal Nabi Idris ya. Atau masih hidup? Karena kemarin tuh ada ustadz juga yang jelaskan Nabi Idris masih hidup, guys. Aku jadi bingung sekarang ini ya. Masih hidup atau sudah meninggal gitu. Zikir, tuan, penting. Beli tasbih, letak dalam poket. Jangan tinggal di pejabat pula. Sentiasa ada dalam poket, tuan. Seperti mana kunci kereta dan motor serta handphone boleh sentiasa ada di dalam poket kita, seperti itulah pastikan tasbih sentiasa berada dalam poket kita. Mulai malam ni, tuan-tuan, ni saya peringat sekali ni ya, tuan-tuan. Nak mai pula wallahu a'lam. Duk nombor waiting list nombor ke berapa ratus pula saya tak tahu. Kan, mungkin lepas 6 tahun ke, lepas 9 tahun ke, wallahu a'lam. Yang saya kongsi malam ni tuan-tuan, pakat-pakat pegang, pakat-pakat buatlah. Kan, insya-Allah sama-sama kita jumpa dalam syurga nanti, insya-Allah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah. Bismillah. Yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tengok para rasul. Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus ni dia diutuskan kepada kaum yang paling keras sekali di dunia. Ya. Paling keras. Saya tak mau cerita tentang kisah Nabi Yunus ni. Kan setiap rasul dia ada kisah panjang. Saya ambil sikit je poin tentang zikir. Ya. Kemudian umat Nabi Yunus macam rasul-rasul lain menentang Nabi Yunus, memperbodohkan dia, menghina dia, keji dia tiap-tiap hari, mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, sampai Nabi Yunus dia macam merajuk lah. Yeah. Kemudian Nabi Yunus tinggalkan kampung tersebut. Pendekkan cerita, naik kapal, lalu diundi, dibuang ke laut. Buang ke laut, dimakan. Bila dibuang ke laut, Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan. Yeah. Tuan-tuan, ikan telan boleh hidup lagi ke? Kalau jerung telan memang tak hidup dah. Di dalam perut ikan. Kita katalah ikan paus. Ikan paus ni walaupun dia besar, tetapi dia tak makan makanan sembarangan. Dia tak makan ikan-ikan lain yang orang kata dia tak makan jerung ke, dia tak, ikan paus ni. Walaupun dia besar, tapi dia makan plankton kan. Dia makan benda-benda macam tu. Dan manusia pun dia takkan cari manusia untuk telan ikan paus. Sebab tu Mak Saleh dia berenang tepi kampus kan. Berenang, dia ikut. Cuba buat dengan ikan jerung macam tu, Mak. Jadi kampus ni dia tak cari manusia untuk dia telan. Bila Nabi Yunus alaihissalam dibuang, faltaqamahul hut, maka ikan apa wallahu alam telan dia, ikan yang besar. Tuan-tuan, ditelan, kita buat andaian yang telan itu ikan paus, seperti mana yang diterjemahkan dalam kitab tafsir kan, terjemah ikan paus. Tuan-tuan, ikan paus dia telan tu boleh hidup ke dalam tu? Ya boleh lah. Kemudian ikan tu dia masuk ke dalam dasar laut pula.
dalam keadaan yang tak ada oksigen, dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang busuk, dalam keadaan yang sakit, boleh hidup ke? Maka Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan tersebut, nampak? Berzikir. Duduk dalam perut ikan tersebut dalam keadaan yang tidak selesa, dalam keadaan tidak boleh beribadah dengan sempurna, dalam keadaan yang gelap gelita, gelap dasar laut, gelap perut ikan, gelap malam hari. Iya, gelap banget itu. Kegelapan di atas sekali. gelap, di atas gelap, membuatkan Nabi Yunus alaihissalam yang tersepit dalam perut tu dalam keadaan yang sakit. Nabi Yunus keluar dalam keadaan sakit, tuan-tuan. Akan tetapi walaupun duduk dalam keadaan yang tersepit, duduk dalam keadaan yang tersepit dan sakit, duduk dalam keadaan yang gelap gelita, tuan-tuan bayang, perut ikan. Iya, perut ikan. Duduk di insang ke di mana, ustaz? Tak payah tanya lah yang tu. Dia kata perut ikan, dalam perut ikan. Akan tetapi mulut dan hati Nabi Yunus alaihissalam tidak berhenti berzikir kepada Allah. Nampak tuan? Mulut Nabi Yunus alaihissalam dan hati Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah pada hari pertama sepanjang hari. Hari kedua di dalam perut ikan itu sepanjang hari. Hari ketiga dalam perut ikan itu sepanjang hari, tak makan. Hari keempat dalam perut ikan itu sepanjang hari. Enggak makan, enggak minum. Beliau menyebutkan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia ulang penyesalan dia. Dia ulang keagungan kepada Allah. Dia ulang pujian dia kepada Allah. Dan dia ulang pengakuan dia bahawa dia berdosa dengan Allah. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Nabi Yunus. Allah pun arah ikan tu, wahai ikan, muntahkan Yunus alaihissalam di sebuah pulau, di satu tempat. Ikan ni pun pergi dekat, dia pun muntahkan Nabi Yunus dalam keadaan Nabi Yunus sakit. Dalam keadaan Nabi Yunus alaihissalam sakit setelah dimuntahkan oleh ikan tersebut. Tapi yang Rasulullah nak kita belajar ialah apabila seseorang itu tidak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus bukan daripada kalangan mereka yang membanyakkan zikir, seandainya Yunus, kata Allah dalam Quran, tidak termasuk di kalangan orang yang membanyakkan zikir, kalaulah Yunus tidak membanyakkan zikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, nescaya kami takkan keluarkan Yunus daripada perut ikan tu sehinggalah hari kiamat. Duduklah perut ikan tu sampai hari kiamat. Tapi sebab Yunus alaihissalam membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, zikir. Banyak berzikir, guys. Itu pelajaran. Nombor 2, wa syukrika. Allahumma inni ala zikrika, 1, wa syukrika. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, diriku ya Allah, untuk sentiasa berterima kasih, mengucapkan syukur kepadamu ya Allah. Syukrika. Susah ke senang tuan-tuan nak ucap alhamdulillah? Senang je. Ya, betul. Ni kita pakai baju ni, semua orang ada nikmat baju ke tuan-tuan? Tak. Enggak. Alhamdulillah. Ya. Ada tak mulut kita setiap hari, setiap kali kita menyarungkan pakaian? Hari ni berapa kali kita sarung pakaian masuk dalam tubuh kita? Dan berapa kali setiap kali kita sarungkan baju itu kita sebutkan subhanallah, alhamdulillah. Mungkin ada beberapa orang ya, tapi kebanyakan pasti nggak bersyukur waktu pakai baju gitu kan ya, nggak ucap alhamdulillah gitu kan ya, termasuk aku juga guys. Harusnya bersyukur kita guys ya, sudah ini nikmat sebenarnya baju ya, nggak semua orang bisa punya nikmat baju nih guys. Terima kasih ya Allah. Nabi sebut kepada para sahabat, wahai sahabat sekalian, akan datang satu zaman dekat dengan kiamat
kamu akan tengok umat-umat aku mewah dengan keduniaan. Pagi mereka pakai pakaian lain, petang mereka pakai pakaian lain. Iya. Iya, sudah. Tuan-tuan, ada hadis sudah Nabi sebut zaman kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, kamu akan tengok nanti satu zaman umat aku akan tenggelam dalam kemewahan dunia. Pagi mereka memakai pakaian lain, malam mereka memakai pakaian lain. Tuan-tuan, hari ni kita pakai pakaian lain tak pagi? Pakaian lain. Tengah hari tukar pakaian 3 hari. tukar pakaian. Malam 3 kali tukar biasa. pakaian lagi. Ya Rasulullah, bukan 2 kali, 3 kali kami tukar pakaian, kadang-kadang 4 kali. Betul. Ni tukar pakaian 2 kali sehari ni, Nabi kata tenggelam dalam kemewahan. Tenggelam dalam kemewahan, ada hadisnya ya. Wahai sahabat-sahabat aku, kata Nabi, kalau terjadi, kalian umur panjang, kalian akan tengok di kalangan umat aku akan mai satu zaman, datang satu masa, mereka mewah, pagi pakaian lain, petang pakaian lain. Zaman bila tu? Zaman sekarang. Zaman ni lah. Zaman bila apa? Allah bagi mewah dengan kita. Betul. Tetapi adakah dengan kemewahan, setiap nikmat kemewahan itu kita balas kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, syukur padamu ya Allah. Jarang banget orang yang kayak gitu bersyukur ya. Termasuk aku juga guys. Aku juga baru tahu ada hadisnya Nabi yang tentang pagi tukar pakaian, petang tukar pakaian gitu ya. Malah sekarang 4 kali tukar pakaian. Itu sudah tenggelam dalam kemewahan kata hadis Nabi itu. Berapa orang yang tiap-tiap kali dia pegang nikmat Allah, dia ingat untuk sebut Alhamdulillah. Tuan-tuan, keluar sekali kita sarung kaki kita dengan slipper. Ya. Yeah. Bukan nikmat ke slipper tu? Nikmat itu. Tuan-tuan, berpuluh-puluh tahun Allah bagi nikmat untuk kita pakai slipper dan pakai kasut. Berapa orang tiap-tiap kali dia sarung kaki kanan dia, dia sebut bismillah, kemudian dia sebut alhamdulillah. Jarang banget. Iya. Jarang. Ni muhasabah tuan-tuan, jarang. Umur kita malam ni sudah 47 tahun, 56 tahun. Kita tak sarung pun dengan kaki kanan, kita tak sarung pun dengan ucapan bismillah. Kita tak pernah setelah sarungkan kaki kanan dan kaki kiri kita dengan slipper, setelah itu kita menyebutkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Nikmat itu guys ya. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan, ibu-ibu ayah sekalian? Mungkin kerana kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jarang Sebab tu juga kena, yang tahu. sebab tu kena baca doa istiqamah ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Bantulah aku ya Allah untuk sentiasa mensyukuri kamu ya Allah. Tuan-tuan tahu bila kita bangkit di padang mahsyar kelak, kita akan menjalani satu kehidupan yang tempohnya sangat panjang. Nama kehidupan itu adalah kehidupan mahsyar. Sebahagian daripada alam akhirat. Panjangnya mahsyar, kata para ulama, panjangnya mahsyar paling tempoh paling minimum ialah 50,000 tahun lamanya. 50,000 tahun. Panjangnya kehidupan kita di mahsyar, kata para ulama, tempoh paling minimum 50,000 tahun lamanya. Berapa tahun Allah bagi nikmat pakai slipper? 60 tahun, 50 tahun Allah bagi nikmat pakai slipper, pakai kasut. Berapa kali dah 60 tahun disebut kepada Allah alhamdulillah? Satu daripada jutaan nikmat yang Allah bagi? Ada. Iya. Kenapa Ustaz? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada 3 sifat ketika mana satu orang bangkit di mahsyar, dia nak menuju ke mahsyar, ada 3 sifat. Majoriti manusia di mahsyar, yang pertamanya tidak berselipar. Tak faham ni? Nabi kata ada 3 sifat apabila satu orang itu dihidupkan oleh Allah untuk menuju ke mahsyar. Sifat antara salah satu daripada 3 sifat ini ialah tidak berselipar. Tidak berselipar. Hufatan dalam bahasa Arab. Hufatan uratan ghurla. Ini hadis sahih.
hufatan. Sifat pertama Nabi sebut, wahai Aisyah, apabila seseorang itu bangkit di padang mahsyar, sebelum dia bergerak ke mahsyar, majoriti manusia di mahsyar ketika itu kesemuanya tidak, majoritinya tidak berselipar. Tapi ada yang pakai Majoriti selipar berarti adalah berkaki ayam. Berarti ada yang pakai selipar ya? Dan majoritinya tidak berpakaian. Tidak Dan majoritinya dalam keadaan ghairu makhtunin. Ghurla maksudnya ghairu makhtunin, iaitulah dalam keadaan tidak dikhitankan. Ada kecuali tak? Ada. Ada kecuali atau tidak? Ada. Siapa yang dikecualikan? Para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada, orang-orang saleh. Hanya mereka saja yang dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan kaki mereka berselipar. Sebab apa tuan? Sebab dulu di dunia waktu Allah bagi nikmat itu, mulut dan hati mereka tak pernah lupa untuk sebutkan kepada Allah Alhamdulillah. Benda kecil ya, benda kecil je tuan. Tapi dia punya ganjaran dia besar. Ganjaran dia besar. Besar banget. Maka syukur, alhamdulillah, pergerakan ataupun sebutan hati alhamdulillah, kata Rasulullah, akan mengikat satu-satu nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Siapa yang dapat nikmat kehidupan, nikmat berkahwin, nikmat ada isteri, nikmat ada anak, nikmat ada rumah, nikmat ada pekerjaan, nikmat ada pakaian, untuk ikat nikmat-nikmat yang Allah dah bagi yang berjumlah ribuan dalam kehidupan kita, kata para ulama, nak ikat nikmat supaya tak lari daripada kehidupan kita, banyakkan ucap alhamdulillah. Oh, itu cara mengikatnya. Ni kunci tuan, kunci. Tak jumpa dah tuan. Last ni malam ni lah tak jumpa dah. Ini kunci dia. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak. Sebab itu Rasulullah bila dia minum bismillah, alhamdulillah, untuk setiap tegukan yang masuk ke dalam mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah apabila tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam capai makanan, masuk dalam mulut bismillah, habis kunyah, untuk suapan yang pertama Nabi akan sebut alhamdulillah. Kerana alhamdulillah adalah pengikat segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nak kekal nikmat tempat tinggal, alhamdulillah. Nak kekal nikmat isteri salihah, alhamdulillah. Nak kekal nikmat suami saleh, alhamdulillah. Nak kekal nikmat ada anak, alhamdulillah. Duduk di ruang tamu, masuk ruang tamu, duduk di atas cushion atas sofa rumah kita tuan-tuan, duduk atas sofa, alhamdulillah. Bawa tuan, nah, sagi balik tengok anak kita, nampak muka anak, alhamdulillah. Berapa ramai orang yang Allah takdirkan untuk mandul dan tidak dikurniakan anak. Betul. Langkah kaki buka kunci rumah, masuk dalam rumah, tengok rumah, alhamdulillah. Berapa ramai yang tidak dikurniakan oleh Allah rumah ataupun tempat tinggal untuk dijadikan hak milik mereka. Maka orang yang paling banyak berterima kasih dengan Allah, orang yang paling banyak ucapkan alhamdulillah, mereka lah orang yang cerdik, yang nikmat itu takkan meninggalkan mereka sampailah mereka berjumpa dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Allah berjanji, Allah ikat dirinya dengan janjinya, sesiapa yang bersyukur kami tambah. Kami tambah. Sesiapa yang bersyukur, la azidannakum, aku berjanji untuk aku tambah. Tuan-tuan, la azidannakum tu aku berjanji untuk aku tambah. Allah yang berjanji langsung guys. Wah, banyak-banyaklah kita bersyukur ya guys ya. Harusnya guys ya, setiap gerakan itu kita bersyukur terus guys. Lam itu litaukid, nun itu litaukid. Ada dua taukid dalam satu kalimah. Apa maksud taukid? Taukid ni bersungguh-sungguh. Nah, maka dengan sebab itu, apabila satu orang banyak sebut alhamdulillah, maka Allah SWT akan ikat nikmat tu, kekalkan kepada kehidupan dia.
Dapat je kerja, kita pun tengok kerja tu elok, alhamdulillah, Allah kurniakan kerjaan. Nombor 3, ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk memperelokkan ibadah aku. Ibadah kita, ibadah banyak tuan. Dalam dunia ni ibadah banyak. Maka bila Allah sentiasa mengilhamkan kepada kita, sentiasa bagi hidayah kepada kita untuk elokkan ibadah, tuan-tuan akan tengok badan kita ringan, anggota badan kita ringan untuk digerakkan kaki kita ke rumah Allah. Dia ringan, jadi mudah. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan tengok mudah untuk buat ibadah dalam bulan Ramadan? Kan senang. Nah, ini semua orang bila masuk Ramadan senang. Ni sentuh Quran lagi. Ya. Tuan-tuan tak perasan ke dalam Ramadan Allah lorong mudah sedekah, mudah main masjid, mudah solat berjemaah, mudah pegang Quran. Ya, beda ya rasanya. Tuan-tuan, siapa yang mempermudahkan laluan untuk ibadah itu? Jawapannya Allah. Allah yang mempermudahkan ibadah pada bulan Ramadan. Allah itulah juga yang akan mempermudahkan ibadah pada lain-lain bulan Ramadan. Iya. Memang terasa guys ya, kalau bulan Ramadan gitu ya, seakan didorong gitu ya, dimudahkan gitu segala urusannya itu ya. Mau beribadah tuh dimudahkan gitu. Beda dengan hari-hari biasa ya. Cuma kena doa. Mesti berdoa, minta dengan Allah. Mesti berdoa dan mesti membanyakkan doa itu. Yang ni pesanan saya tuan-tuan, banyakkan doa itu. Apabila ada sesuatu permintaan, maka perbanyakkan permintaan itu kepada Allah. Kerana Allah paling suka manusia ataupun hambanya yang paling memperbanyakkan permintaan kepadanya. Karena itu yang pertama, doa yang saya sebut pada tuan-tuan malam ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dalam hijrah ni kita dah 1440 tahun. Sekejap ya tuan-tuan. Ini 2018 dah masuk bulan. Oh, ini 2018. Bulan 9. Videonya 2018, berarti ini 2023. Sekitar 5 tahun yang lalu nih videonya, iya. Malam ni dah masuk bulan 9. 10, 11, 12 macam 3 hari ya tuan. Ni 10, 11, 12 macam 3 hari je. Tuan-tuan tengok ni, saya sebut malam ni. Sekarang bulan 9, seolah-olah lepas 3 hari bulan 12. Subhanallah. Nak bagi tahu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masuk hijrah, bulan hijrah 1438, 39 ni dah masuk 1440. Nah, dah berapa Muharram malam ni, dah masuk berapa Muharram. Tuan-tuan akan tengok perjalanan waktu ni akan jadi begitu laju, seperti yang Nabi sebut, masa akan jadi laju. Apabila kalian hampir dengan kiamat, kalian akan melihat masa itu menjadi singkat. Tengok Nabi sebut iya juga ya, sekarang sudah cepat banget 1 ya tahun rasanya. kalian rasakan seperti sebulan. Betul tak tuan? Betul. Apabila kalian melihat ataupun apabila kalian berada hampir dengan kiamat, kalian akan melihat yataqarabuz zaman, masa menjadi pendek. Setahun kalian merasakan seperti sebulan. Betul, setahun kayak sebulan. Kemudian sebulan kalian rasakan seperti seminggu. Kemudian seminggu kalian rasakan seperti sehari. Kemudian sehari kalian rasakan seperti sesaat. Jadi tak tuan-tuan yang Nabi sebut ni, jadi tak? Jadi. Dah jadi sekarang. Ni hari ni rasa macam berapa jam? Rasa macam 1 saat, habis dah malam. Iya. Subhanallah. Lagi singkat. Tuan-tuan, 50 tahun yang lalu, tuan-tuan tanya tak? Yang ada ayah yang umur 60, 70, 80 kan? 50 tahun yang lalu, rasa tak benda ni? Pendek masa ini, rasa tak 50 tahun yang lalu? Ibu saya pun masih hidup lagi, 70 dah umur. Kan?
Kalau kita tanya ibu kita, mak-mak kita, ibu-ibu kita 50 tahun yang lalu rasa tak pendek masa? Dia kata tak. Ya. Masih barakah. Tuan-tuan, 50 tahun yang lalu basuh baju di mana? Sungai. Ambil air di mana? Sungai. Masak guna apa? Kayu api. Ya. Ingat kayu api tu beli di kedai kah? Beli bagi RM5 kayu api. Pergi cari potong pula, gaji pula. Tapi masa barakah. 40 tahun yang lalu, Datuk nenek moyang kita, bukan tetap ayah Datuk nenek moyang kita lah, ibu dengan ayah kita 40 tahun yang lalu, dia rasa ke pendek masa ni? Tak rasa ya. 40 tahun lalu belum rasa. Ni yang pendek masa ni yang tuan-tuan duk tengok setahun ni tuan-tuan, setahun seperti sehari. 2018 dah nak habis tuan-tuan. 1439 telah pun selesai. 2018 sudah nak habis, dah masuk bulan 9. Seolah-olahnya sebulan jadi macam sehari je. Ya betul guys ya, kerasa banget ya. Kayaknya masa itu cepat banget gitu. Sehari aja sudah kayak cuma berapa jam gitu ya. Cepet banget waktu berlalu tuh ya. Setahun kayak sebulan. Betul kata Ustaz, ini tanda-tanda akhir zaman betul ini guys. Sebulan jadi macam sehari saja. Tuan-tuan, dekat tak kita ni? Dekat tak kita ni dengan hujung zaman ni, dekat ke jauh? Dekat banget ini. Dekat. Dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi berpesan kepada saya dan kita semua, apabila kalian berada di penghujung, ni kita ni duduk penghujung. Iya, di ujung. Dilingkari oleh fitnah, dilingkari oleh kekeliruan, dilingkari dengan kejahilan kepada ilmu agama. Manusia hari ini bukan berebut-rebut dan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Tetapi tuan-tuan tengoklah di keliling kita, manusia berebut-rebut dan berlumba-lumba untuk melakukan kemungkaran kepada Allah. Betul. Satu orang dia boleh buat satu video, kemudian dia ubah video tu dengan Photoshop ke apa, dia ubah sikit apa semua, dia bubuh gambar kawan ni, dia buat 30 saat, kemudian disebarkan. Video dia tuan-tuan 10,000 orang tengok. Video itu fitnah, video itu bohong, dan video itu ditujukan kepada fulan bin fulan. Berapa orang tengok? 10,000 orang tengok. Dalam masa 1 minit dia buat 10,000 dosa besar. Ini zaman ni. 1 menit. Ini zaman ni. Iya betul. Itulah makanya ya, kalau kita bikin video-video, apalagi youtuber kayak aku nih bikin video yang salah gitu ya, sama aja kita bikin dosa, nyebarin dosa dalam 1 menit. Misal dalam 1 menit atau dalam 1 jam itu ada 10,000 yang nonton. 1 jam kita sudah bikin 10,000 dosa guys. Makanya sekarang aku banyak-banyak ceramah Ustadz aja guys, supaya 1 jam aku dapat 10,000 pahala gitu kan ya. Kan 10,000 yang nonton. Nabi kata, kamu tengok dekat dengan kiamat, manusia akan berbohong-bohong. Pembohongan itu akan tersebar ke seluruh alam. Sehingga kan satu pembohongan dapat diketahui daripada barat ke timur, ataupun Nabi sebut utara ke selatan. Iya betul, sekarang sudah jadi terjadi. zaman ini tuan, zaman ini dekat dengan kiamat, kalian akan lihat bagaimana pembohongan itu tersebar, dikongsi, dipercayai. Nabi sebut utara sampai ke selatan, ataupun dalam hadis Nabi sebut barat sampai timur, kongsi pembohongan tu. Iya, tinggal di-upload aja di internet. Iya, zaman ini tuan-tuan, apa Nabi nasihat bila sampai zaman ni? Nabi kata, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Nabi kata, berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Bila buat benda baik, perbanyakkan benda baik. Apabila kamu melakukan ibadah, berlumba-lumbalah sesama kamu. Kerana sifat orang beriman, dia akan berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan dengan menjaga ikhlas. Jaga ikhlas. Tuan-tuan, para sahabat berlumba-lumba buat kebaikan.
Tiap-tiap sahabat, hampir tiap-tiap sahabat ada pasangan yang mereka berlumba-lumba melakukan kebaikan. Yang paling masyhur sekali ialah perlumbaan kebaikan di antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dua-dua orang ni memang berlumba untuk buat benda baik. Tetapi kata Sina Umar, aku tak pernah mendahului Abu Bakar setiap kali berlumba dengannya. Abu Bakar hebatlah. Tu kira Sayyidina Umar pun seorang yang hebat. Maka bila berada di zaman ni tuan-tuan, ni kita di zaman ni di zaman yang kebenaran itu kelihatan begitu pudar. Tak nampak tuan-tuan. Tak nampak kebenaran yang mana satu ni. Maka Nabi berpesan untuk kita berlumba-lumba melakukan kebaikan. Kita jangan buat alasan, ustaz, dah duduk di zaman ni tak payah buat apa kot dah. Nabi pun sebut dah zaman fitnah. Bukan macam tu. Kita sebut zaman ini zaman fitnah supaya semua umat Nabi Muhammad sedar, zaman inilah yang apabila kita diberi nikmat hidayah oleh Allah untuk buat benda baik, banyakkan kebaikan yang kita buat. Bila Allah pilih kamu untuk melakukan kebaikan, perbanyakkanlah kebaikan tersebut zaman ini. Insyaallah. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Sebelum kamu masuk satu fasa, iaitulah fasa terakhir, kemuncak fitnah, kalian ketika itu tidak lagi boleh ataupun tidak lagi senang untuk melakukan kebaikan di jalan Allah. Ya, ini aku sedang berusaha ini guys, menyebarkan kebaikan setiap hari guys ya. Insya Allah kan dengan reaction Ustadz kayak gini kan aku menyebarkan ilmu juga, kebaikan juga ya guys ya. Banyak-banyaklah berbuat baik. Bila tu Ustaz, yang tu tajuk ceramah lain pula. Yang tu tajuk ceramah lain. Umat Nabi Muhammad ni dia akan masuk satu fasa tuan-tuan. Ni belum lagi. Masuk satu fasa, tuan-tuan, masuk fasa itu, tuan-tuan nak berzikir tak boleh, baca Quran tak boleh, sedekah tak boleh, semayang sunat pun tak boleh. Fasa apa itu? Sebab tu Nabi kata bila dah duduk di kemuncak dah ni, dekat-dekat nak kemuncak ni, badiru bil a'mal. Tumpukan seluruh harta yang ada, seluruh tenaga yang ada, seluruh kewangan yang ada, seluruh buah fikiran yang ada untuk beribadah kepada Allah dan untuk akhirat. Jangan bagi alasan majikan kita jahat, jangan bagi alasan suami kita tak elok perangai, jangan bagi alasan suasana persekitaran kita ustaz kurang sesuai. Ni tuan-tuan ada surau pun cantik, aktif, ramai, penuh ramai. Nak bagi alasan apa? Waktu kita bagi alasan, tuan-tuan, saya ke 9 saya berhenti. Jangan risau. Lagi 2 minit. Ketika kita memberi alasan, ni saya dan kita semua ni bagi alasan ni. Kan ustaz, payah ustaz, suami saya dia tak support nak hantar anak-anak pergi mengaji agama, dia tak bagi. Ada tak perangai macam ni? Ada yang suami tak bagi, isteri nak, ada yang suami nak hantar, isteri pula tak bagi. Macam-macam. Saya sebut kepada tuan-tuan, seorang wanita suaminya sejahat-jahat makhluk di dalam bumi ni, tetapi dia antara penghuluwati di dalam syurga. Penghuluwati. Subhanallah. Siapa tuan-tuan? Nama dia Asyah. Imra'atu Fir'aun. Asyah, isteri Fir'aun. Oh, isteri Fir'aun. Asyah bukan Aisyah, dua nama yang berbeza. Nabi sebut Asyah. 4 orang penghuluwati di dalam syurga nanti. Semua yang masuk syurga, 4 orang ni ketua. Ranking 1, Maryam bintu Imran. Maryam, bonda Nabi Isa. Ya. Ranking nombor 1, wanita syurga. Beruntung orang yang nama dia Maryam. Dan betapa hari ini orang merasa ketinggalan untuk namakan anak dan cucu mereka dengan nama Maryam. Try bubuh nama Maryam, orang mau tak? Ish, nama ustaz, bagilah yang best sikit, Trojan ke apa ke? Trojan. Febris ke? Kan suka bubuh nama-nama sabun. Trojan. La ilaha illallah. Ogi. Tuan-tuan, wanita pertama dalam syurga, presiden wanita syurga namanya Maryam.
Nombor 2, ini ikut ranking ni, Khadijah binti Khuwailid. Maryam Khadijah. Tuan-tuan dapat anak, cuba buh nama Khadijah enggak? Sampai mati dia tak buh nama Khadijah. Nama kampung ustaz. Dia ni nama kampung. Ni nama VVIP syurga. Iya. Bagus nama Khadijah. Orang bodoh je tolak nama ni. Biar pi kata pi. Bukan saya kenal siapa, ke saya katakan siapa-siapa tuan. Wanita ketiga dalam syurga yang paling tinggi kedudukannya namanya Fatimah binti Muhammad. Fatimah. Nak buh nama anak Fatimah. Dia kata wanita keempat, tidak ada yang kelima. Nabi namakan 4 orang saja. Yang keempat namanya Asia, bukan Aisyah. Aisyah isteri Rasulullah tidak disenaraikan. Walaupun banyak pujian Nabi kepada Aisyah, tetapi ranking keempat namanya Asia. Tuan-tuan tahu siapa dia Asia? Isteri sah Firaun. Bukan dayang lah, isteri. Tapi ahli syurga. Bukan ahli syurga biasa, antara presiden wanita syurga. La ilaha illallah. Kisah Asia menutup semua mulut muslimah umat Nabi Muhammad yang diuji dengan suami-suami yang tak elok perangainya. Kerana kalau perangai suami kita tak elok, antara suami kita dengan Firaun, siapa teruk lagi? Dia kata suami saya teruk lagi ustaz. Dia geram tu. Tu dia teruk sangat makcik. Takkan jahat pada Firaun lagi. Tak boleh bagi alasan kita. Tak boleh bagi alasan kita. Asia mati syahid, dibunuh oleh suami dia sendiri. Kalau kita bagi alasan majikan kita tak elok ustaz, majikan Cina ustaz, semayang jemaat dia tak bagi peace, semayang dia tak bagi break untuk rehat. Tuan-tuan, dalam istana Firaun ada satu orang pekerja, dia dengan 5 orang anak dia semua ahli syurga. Oh iya, ini kemarin pekerja Firaun. Waktu Nabi masuk dalam syurga, Nabi bau wangi-wangian. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, ni wangi siapa ni? Jibril pun jawab, wahai Muhammad, itu ialah wangi Masyitah dan anak-anaknya yang dibunuh oleh Firaun. Waktu Masyitah ni, dia sikat rambut anak Firaun, sikat jatuh. Bila sikat jatuh, dia ambil sikat, dia sebut apa? Bismillah. Tengok apa orang beriman, sama aja. Semua orang soleh dalam muka bumi ni sama aja. Dia nak mula apa? Bismillah. Dia ambil sikat, dia kata Bismillah dengan nama Allah. Ketika itu dalam negara Firaun, kesemua rakyat menyembah Tuhan Firaun. Tuhan Firaun ya. Anak perempuan Firaun dengar Masyitah ni sebut dengan nama Allah. Anak perempuan dia tanya, Allah Abi. Anak perempuan dia tanya, Allah ayah aku kah? Tu dia ayah dia. Lalu Masyitah pun jawab, la, bukan. Rabbi Tuhan aku, Rabbuki Tuhan kamu, wa Rabbu abiki, Tuhan ayah kamu ialah Allah. Anak dia dengar jawapannya, anak dia terkejut. Anak dia kata, bagi tahu kat ayah aku. Jahat juga anak pun. Firaun dengan anak dia mestilah jahat. La ilaha illallah. Jahat juga. Anak dia pun bagi tahu kat ayah dia. Terus dipanggil Masyitah, lalu diisikan minyak dalam periuk gergasi, periuk yang besar, minyak, lalu digelegakkan minyak itu. Panggil Masyitah, wahai Masyitah, kalau kamu tak keluar dari agama Musa, oh iya, dari Musa berarti, dari Nabi campakkan Musa kamu dalam minyak menggelegak ini. Siapa Tuhan kamu wahai Masyitah? Masyitah jawab, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Kena Firaun. No? Dia tak jawab Tuhan aku Allah, dia jawab Tuhan aku dan Tuhan kamu ialah Allah. Firaun kata, ambil anak dia 5-5. Punya jahat Firaun ni. Bukan bunuh Masyitah seorang. Dia kata ambil 5-5 anak dia. 5 anak masih tolak seorang-seorang. Tuan-tuan, tolak masuk dalam periuk yang berisi minyak. Berapa jam tuan-tuan nak hancur badan ni? Berapa jam apa? Berapa minit? Tolak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat.
Anak kelima masih menyusu, Bayi. Ya. duduk dalam kandungan Masyitah. Nah, Anaknya bisa maka ngomong dia ini pun guys, nak bisa pergi ke depan, bercakap. dia patah balik. Kesian dengan anak. Iya. Pergi ke depan, dia patah Bayinya balik, bisa pergi ke bercakap. depan. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan anak Masyitah untuk bercakap. Tuh kan bercakap kan, Wahai anaknya ibu, masih bayi. terjunlah, sesungguhnya ibu berada pada jalan kebenaran. Masyitah pun lari, dia pun terjun bersama dengan 5 orang anak dia, semua mati syahid. Tuan-tuan, siapa majikan dia? Firaun. Maka tidak ada alasan untuk saya dan kita semua pada malam ni untuk kita beralasan tak boleh nak jadi baik, tak boleh nak hijrah, tak boleh nak melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab sekian, kerana orang dulu dah tunjuk pada kita untuk menjadikan diri kita hamba kepada Allah. Tidak ada halangan sekiranya kita sentiasa mohon kepada Allah hidayah, dan Allah memilih kita semua, insya-Allah. Sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita doa dulu guys. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. matikanlah kami dengan husnul khatimah. Amin. Janganlah kau matikan kami ya Allah dengan su'ul khatimah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah di atas nikmat iman dan Islam yang kau telah kurniakan kepada kami ya Allah. Amin. Kekalkanlah nikmat iman dan Islam ini ya Allah, sehingga kami dan ahli keluarga kami dimasukkan ke dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Amin. Untuk kami tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kami mendapat redha-Mu dalam syurga Firdaus, dan untuk kami melihat wajah-Mu nanti kelak insya-Allah dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya pada malam ini ya Allah di kalangan kami ada yang makbul doanya ya Allah, maka kau makbulkanlah doa orang itu ya Allah. Amin. Masukkanlah kami bersama-sama di dalam doanya ya Allah, untuk kami juga dikurniakan dengan mendapat redha-Mu, kasih sayang-Mu, perhatian-Mu, hidayah-Mu bersama ahli keluarga kami. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Oke guys, habis guys. Indo React. Wah, itu tadi ceramah Ustadz Wadi Anwar itu bagus banget guys ya. Dari awal kita sudah disuguhkan cerita riwayat tentang Nabi Idris yang ternyata di langit keempat beliau, Nabi Idris itu dicabut nyawanya oleh malaikat maut ya. Tapi nggak tahu guys, kemarin tuh ada yang Ustadz yang cerita bahwa Nabi Idris itu masih hidup. Nah, tetapi kalau di ceramah Ustadz Wadi Anwar yang satu ini belum dijelaskan apakah Nabi Idris itu memang meninggal atau masih hidup di langit keempat itu ya. Tapi tadi ujung cerita beliau tadi kalau Nabi Idris dicabut nyawanya gitu, berarti meninggal, tapi belum fix. Karena ada Ustadz kemarin waktu aku reaction dengan Cak Mojib itu bilang kalau Nabi Idris masih hidup. Aku masih mencari-cari tuh guys jawabannya, atau mungkin kalian ada yang tahu silahkan komentar di bawah guys ya. Dan tadi tuh tentang zikir banyakannya, kita banyak-banyaklah zikir guys karena sudah akhir penghujung zaman ini ya. Hadis-hadis Nabi Muhammad tadi yang bilang kalau kita sudah di akhir ujung zaman ini. Ya, bagus banget ini ceramah Ustadz Wadi Anwar, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, banyak manfaat yang kita dapat lagi. Jangan lupa juga sebarkan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian guys ya, supaya kita juga dapat pahala banyak guys. Jadi kalau kalian juga ikut menyebarkan, berarti kan kalian juga dapat pahala yang banyak guys. Jadi nanti kita tengok lagi ceramah Ustadz yang bagus-bagus dan best-best dari Malaysia. Jadi stay tune terus di Indo React TV, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayonara, sampai berjumpa lagi.